Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan hari ini kami akan membentangkan tajuk berkenaan tentang tasawuf, satu jalan untuk mencapai kebahagiaan hidup. Dan ahli kumpulan kami terdiri daripada 3 orang. Yang pertama sekali saya, Muhammad Afiq bin Muhammad Razi. Yang kedua, Amril Sharif bin Ahmad. Dan yang ketiga, Ahmad Wazir bin Muhammad Razi. Jadi topik yang akan kami bincangkan adalah yang pertama, memelihara anggota yang 7. Yang kedua adalah menjaga hati dan menjauhi sifat mazmumah. Dan yang ketiga adalah sifat mahmudah dalam kehidupan seharian. Seterusnya saya akan menerangkan tentang topik saya, iaitu memelihara anggota yang 7. Apakah itu anggota 7? Jadi yang pertama sekali adalah dengan menjaga mata. Menjaga mata ini penting kerana Allah sangat suka akan seorang yang berusaha untuk menjaga matanya daripada membuat perkara yang haram. Salah satu cara untuk bersihkan hati adalah dengan jangan melihat perkara yang haram dan banyakkan berzikir kepada Allah. Jika hati kita bersih, maka mekar dan tumbuhlah kebaikan dalam diri kita. Dengan meninggalkan lihat perkara yang haram, Allah akan berikan dan memasukkan ke dalam hatinya kemanisan dalam ibadah. Jadi menjaga mata ni, kita jangan melihat benda yang haram. Contohnya macam kita melihat, contohlah saya sebagai lelaki, contoh saya melihat tubuh badan perempuan, aurat perempuan, melihat tubuh badan perempuan. Jadi apabila saya melihat perkara yang haram tersebut, maka syaitan akan memanah satu panahan yang beracun ke dalam hati seseorang tersebut. Jadi apabila hati telah dipanah oleh panahan beracun daripada syaitan, maka hati kita lama kelamaan hati kita akan mati. Jadi apabila hati kita mati, maka susahlah untuk kita mendapat kemanisan dalam ibadah tersebut. Dan mata ini juga kita boleh menggunakan untuk kebaikan, iaitu apabila kita melihat Al-Quran, kita dapat pahala. Dan ia juga akan menenangkan hati kita. Dan apabila kita melihat ibu ayah kita, ia juga dapat pahala dan juga boleh menenangkan hati kita. Jadi apabila kita meninggalkan perkara yang haram, tidak melihat benda yang haram dan sebagainya, dan kita melihat perkara-perkara yang baik, maka hati kita akan tenang dan kehidupan kita akan bahagia. Seterusnya adalah menjaga telinga. Dengan tidak menjaga pendengaran kita, seperti membiarkan dan merelakan telinga mendengar perkara-perkara yang maksiat, maka ini boleh menyebabkan datangnya was-was dalam hati dan akan mengganggu dalam melakukan ibadah kepada Allah, dan tidak akan mendapat kemanisan dalam beribadah juga. Hati akan menjadi lebih tenang dengan menjaga pendengaran kita dari perkara-perkara yang tidak baik, dan Allah sangat menyukai orang yang berusaha untuk mengubah dirinya ke arah kebaikan. Jadi untuk telinga ni kita jagalah supaya apabila orang mengumpat, kita tidak join mendengar, kita lari, kita tak dengarlah mengumpat tersebut. Kalau orang tu cakap buruk dekat seseorang tu, kita lari, jangan dengar perkara-perkara tersebut. Kerana benda tu tak elok. Benda tu boleh menjatuh dalam fitnah. Jadi kita keluar daripada tempat yang tidak baik tersebut. Dan telinga ni juga kita boleh menggunakan untuk kebaikan juga, seperti kita dengar kuliah, kita dengar orang baca Al-Quran, dan itu akan lebih mendatangkan ketenangan di dalam hati kita. Seterusnya, yang ketiga adalah menjaga lidah. Lidah merupakan anggota yang bahaya apabila ia disalahgunakan, kerana ia boleh mendatangkan fitnah dan menggurui satu orang. Jadi kita harus menjaga lidah kita daripada melakukan perbuatan yang dosa, seperti mengumpat, mencarut, mengata orang lain dan memfitnah. Sebaliknya, gunakan lidah kita sebagai satu sumber untuk mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi bahayanya lidah ini, ia boleh mengguriskan hati orang. Jadi apabila kita
sakitkan hati orang itu, kita memfitnah orang itu. Jadi kita kena pergi minta maaf dekat dia. Kalau dia tak maafkan, habislah kita. Gitu. Dan lidah ini juga elakkan untuk mencarut. Sebab sekarang ramai orang yang di mulutnya selalu keluar perkataan-perkataan yang mencarut. Jadi jagalah supaya kita tidak mengeluarkan perkara yang tidak senonoh itu. Kerana kalau hati kita dah rosak, ada masalah, maka apa yang keluar daripada perkataan mulut kita akan yang tidak elok. Jadi untuk menjaga lidah ini, kita boleh gunakan lidah ini untuk dekatkan diri kita dengan Allah, seperti berzikir, apa lagi, membaca Al-Quran, beristighfar. Jadi untuk doa kita cepat makbul adalah dengan sentiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya adalah menjaga perut. Perut ini dapat membawa kepada kebinasaan dan dibenci oleh Allah. Antaranya adalah dengan mengambil perkara-perkara yang haram dan syubhah. Perkara ini dapat membuatkan hati semakin keras dan sukar untuk melakukan ibadah dan taat kepada Allah. Mengambil makanan yang berlebihan juga menyebabkan hilangnya kesedapan dalam beribadah. Okey, untuk menjaga perut ini, kita elakkan daripada mengambil perkara-perkara yang haram. Contohnya kita mengambil harta anak yatim, lepas tu kita beli makanan, kita makan. Dan benda tu masuk ke badan kita dan menjadi darah daging. Dan ia daripada sumber yang haram. Jadi kita perlu mengelaklah daripada perkara tersebut. Dan elak juga daripada mengambil rasuah. Kerana perkara-perkara ini akan membuatkan hati kita semakin keras. Dan apabila hati kita keras, kita susahlah untuk beribadah. Kita susah nak rasa kemanisan dalam beribadah itu. Dan kita susah untuk menangis ketika kita sedang beribadah. Seterusnya, yang kelima adalah menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan daripada membuat perkara yang haram, seperti melakukan zina, seperti liwat lelaki dengan lelaki, lesbian perempuan dengan perempuan, dan memuaskan nafsu sendiri melalui kemaluannya masing-masing, lelaki dan perempuan, iaitu beronani. Jadi kita elakkanlah perkara-perkara ini, sebab perkara ini haram dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kemaluan ini ada baiknya, iaitu bila kita berkahwin untuk mendapatkan zuriat. Seterusnya, yang keenam adalah menjaga dua tangan. Dua tangan ini banyak memberi manfaatnya jika bertujuan untuk perkara yang baik, seperti menolong orang, mencegah kemungkaran, bersedekah, memegang Al-Quran dan sebagainya. Perlulah menjaga supaya tidak melakukan perkara yang haram, seperti mencuri hak orang, melakukan kezaliman, seperti memukul sehingga menyeksa. Dengan menjaga dua tangan ini, dan kita menggunakan kedua tangan ini ke arah yang baik, seperti mencegah kemungkaran, bersedekah, memegang Al-Quran dan menolong orang. Apabila kita menolong orang ini, orang tersebut akan happy, dia akan suka. Jadi apabila orang tu suka, orang tu akan mendoakan kita kebaikan. Jadi insya-Allah apabila kita buat kebaikan, Allah akan datangkan kepada hati kita ketenangan. Okey, dan terakhir sekali, anggota yang 7 adalah dengan menjaga kedua kaki. Dua kaki juga banyak manfaatnya, seperti berjalan pergi ke masjid, pergi ke majlis-majlis ilmu, berjalan pergi ke majlis-majlis selawat ke atas Nabi. Setiap langkahnya akan mendapatkan pahala. Hendaklah juga untuk menjaga dua kaki ini daripada melakukan perkara yang haram, seperti pergi ke tempat yang bermaksiat. Okey, kesimpulan yang saya nak berikan adalah apabila kita tergelincir dengan melakukan kemaksiatan, sebab kita ni manusia, kita ni bukan sempurna dan kita ni lemah. Jadi kita pasti akan ada buat kesalahan, kita pasti akan melakukan kemaksiatan.
Jadi apabila kita tergelincir dalam kemaksiatan tersebut, maka segeralah untuk bertaubat kepada Allah. Sebab apa? Sebab Allah pun dah sebut dalam, Allah dah berfirman dalam Quran. Allah kata, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap dirinya, la taqnatu min rahmatillah. Janganlah berputus asa dengan rahmat Allah. Jadi memang kita akan sentiasa bertobat, lepas tu buat maksiat balik, bertobat, buat maksiat balik. Tapi jangan berputus asa sehingga mana? Sehingga kita mati dalam keadaan kita sedang beribadah kepada Allah. Itu saja. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita teruskan pembentangan dengan tajuk iaitu tasawuf, satu jalan untuk mencapai kebahagiaan. Salah satu kaedah ataupun salah satu cara ataupun salah satu jalannya adalah dengan menjaga hati. Kerana hati ini merupakan anggota ataupun penghulu ataupun ketua bagi setiap anggota badan yang kita perolehi. Imam Al-Haddad mengatakan hati itu penghulu segala anggota dan ketuanya. Padanya tersimpan semua asas akidah, akhlak dan budi pekerti. Niat yang baik dan niat yang tidak baik. Tiada kebahagiaan di dunia mahupun di akhirat selagi hati itu tidak dan belum disucikan dan dibersihkan daripada sifat-sifat buruk yang tercela, serta segera menyeri dan menghiaskannya dengan sifat-sifat baik yang terpuji. Kita teruskan dengan apa yang dimaksudkan qalbun. Apa definisi qalbun ini? Qalbun membawa maksud kepada dua kategori. Yang pertama adalah hati jasmani. Ia merujuk kepada organ yang terletak di dalam dada sebelah kiri. Bentuknya seperti jantung pisang. Di dalam organ ini terdapat pembuluh darah dan di dalamnya mengandungi darah yang pekat kehitam-hitaman. Yang dimasukkan karbon yang kedua adalah hati rohani. Ia adalah sesuatu yang halus seni, yang boleh mengetahui, mengenal dan mendapat daripada manusia. Ia adalah hakikat manusia itu sendiri. Okey, baik, kita pergi yang seterusnya adalah komponen rohani. Untuk komponen rohani ini mempunyai 4 komponen. Kita pergi yang pertama adalah nafs. Untuk nafs ini membawa dua maksud. Yang pertama, pengertian yang mencakup kekuatan amarah dan syahwat dalam diri manusia, iaitu hawa nafsu. Yang kedua, an-nafs yang pada hakikatnya adalah manusia itu sendiri bersifat latifah, iaitu halus, iaitu hakikat pada manusia atau diri manusia dan zatnya. Yang seterusnya, yang kedua adalah ruh. Ruh menurut Imam Al-Ghazali adalah suatu benda seni yang hidup dan tidak binasa selama-lamanya, sekalipun badan kasarnya itu hancur dan reput. Yang ketiga adalah al-aql. Imam Ghazali memberikan pengertian tentang aql sebagai suatu potensi yang ada dalam jiwa yang dapat mencerap yang ada di luarnya. Kemudian, setelah dicerap, ilmu itu menjadi kekuatan jiwa yang selanjutnya dapat mempengaruhi jiwa untuk melakukan tindakan dan ilmu tentang hakikat sesuatu. Yang terakhir, komponen rohani yang terakhir adalah al-qalb. Kata Imam Ghazali, al-qalb ini mempunyai dua makna. Yang pertama bererti jantung yang terletak pada bahagian dalam dada kiri manusia dan binatang. Pengertian yang kedua, maksud yang kedua bererti ruh insani yang menjalankan segala amanah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Okey, baik, yang seterusnya untuk kita memastikan untuk kita memelihara hati ini, kita perlu menjauhi sifat mazmumah, sifat-sifat yang buruk yang boleh merosakkan
anggota badan kita, sama ada luaran ataupun dalaman. Di sini saya sertakan 3 contoh sifat mazmumah yang perlu kita hindari, yang perlu kita jauhi. Yang pertama adalah sifat suka makan. Sifat suka makan adalah sebahagian dari punca terjadinya segala kejahatan, kerana perut adalah punca terhasilnya segala keinginan, iaitu syahwat, termasuklah keinginan kemaluan untuk melakukan zina. Dan seterusnya yang kedua adalah sifat banyak bercakap. Banyak bercakap adalah perbuatan yang dicela, yang wajib kita jauhi, kerana apabila seseorang banyak bercakap, nescaya akan keluarlah percakapan yang sia-sia daripadanya. Percakapan yang sia-sia adalah penyebab hati menjadi gelap, bahkan penyebab hati menjadi mati. Contoh yang ketiga yang saya datangkan adalah sifat marah. Ketahuilah, marah adalah sifat tercela yang banyak kemudaratannya. Antaranya, disebabkan marah, anggota zahir boleh memukul, berkata kesat dan membunuh. Yang kedua, disebabkan marah juga, hati akan menyimpan dendam, dengki, suka apabila orang yang dimarahinya terkena bala, sedih apabila orang tersebut mendapat nikmat dan ada niat untuk membuka rahsianya. Semua yang disebutkan ini adalah punca kepada kemudaratan ataupun kebinasaan. Okey, terima kasih diucapkan kepada saudara Amril atas pembentangan beliau tadi. Seterusnya kita akan go through pada part bahagian saya, iaitu menerapkan sifat mahmudah dalam kehidupan seharian. Kalau anda lihat pada slide yang saya paparkan ini, kita akan menerangkan sifat mahmudah ataupun nama panjangnya adalah cara ataupun bagaimana kita nak aplikasikan dan sebagainya, menerapkan sifat mahmudah ni dalam kehidupan seharian kita. Dan dalam bahagian saya ni, kita cuba untuk menerangkan ataupun lebih ke dalam lagi, kita cuba pergi pada ada 10 bahagian, iaitu taubat yang pertama, yang kedua takut kepada Allah, yang ketiga zuhud, yang keempat sabar, yang kelima syukur, yang keenam ikhlas, yang ketujuh tawakal, yang ke-8 cinta kepada Allah, yang ke-9 redha, dan yang ke-10 ingat mati. Jadinya kita akan go through one by one untuk kita tahu apakah maksud-maksud yang dikatakan sebagai taubat, takut kepada Allah dan sebagainya. Kita pergi ke slide yang ke sebelah. Okey, insyaAllah kita akan go through pada bab yang pertama, iaitu taubat. Sebelum kita teruskan kita punya pembentangan, orang kata disclaimer, saya nak bagi tahu, slide pada bahagian saya ini adalah slide yang saya buat ringkas saja. Sebab kalau saya buat sedetail-detailnya, sebab saya ada bahagian ada 10 tajuk dalam bahagian yang besar dan ada pecahan 10 tajuk. Kalau saya buat satu slide, dia akan jadi banyak slide. Dan pembentangan ni mungkin akan jadi, bahagian saya saja mungkin akan jadi sejam. Jadinya saya akan ringkaskanlah isi dalam slide, dan selebihnya saya akan menceritakan apa itu taubat, apa itu khauf dan sebagainya, insyaAllah. Okey, kita go through pada bab yang pertama, iaitu taubat. Apakah yang dimaksudkan taubat? Kalau dalam slide ni kita ada tulis, kita ada beritahu, taubat ni maksudnya adalah kembali daripada segala sesuatu yang tercela dalam pandangan syariat kepada segala sesuatu yang terpuji dalam pandangannya. Itu maksud taubat. Seterusnya kita tengok pada hukum taubat. Apa hukum untuk kita bertaubat ni? Dan hukum ni kita ambil daripada kitab Allahumma salli ala sayyidina kitab. Dan hukum ni kita ambil daripada kitab Qalbun Salim, syarah bagi kitab Penawar Bagi Hati. Dalam ni dia beritahu hukum bertaubat adalah taubat daripada segala dosa wajib dilakukan dengan segera walaupun dosa kecil, dan orang yang mengaku mukmin wajib secara pasti menjaga dan memelihara diri dari segala dosa. Apa yang kita faham kat sini adalah untuk orang yang mukmin, orang yang beriman, dia wajib bertaubat dan wajib selalu istighfar, bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita ni banyak dosa. Kita ni terlampau hamba yang terlampau
lemah, jadinya sering melakukan dosa. Jadi wajib untuk kita selalu beristighfar, mohon taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala ada menyatakan ayat tentang taubat dalam surah At-Tahrim, iaitu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يجزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. Surahul Azim, surah At-Tahrim ayat 8. Maksudnya, hai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat nasuha, taubat yang semurni-murni. Mudah-mudahan Allah akan menutupi segala kesalahan-kesalahanmu dan memasukkanmu ke dalam jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang mukmin yang bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka berkata, Ya Rabb kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Okey, baik. Yang terakhir untuk bab taubat pula ialah kita akan menceritakan apakah syarat-syarat untuk kita taubat. Sebelum kita taubat, kita kena mencukupi semua syarat ini, insya-Allah. Bila kita mencukupi semua syarat ini, insya-Allah kita akan boleh taubat dengan tenang, insya-Allah. Iaitu syarat yang pertama untuk bertaubat adalah meninggalkan dosa dengan secara sukarela. Yang kedua, bertaubat dari dosa yang telah dilakukan. Yang ketiga, pilihan untuk meninggalkan dosa terbit dari membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang keempat, menyesal terhadap maksiat yang dilakukan. Yang kelima, berhenti melakukan maksiat dengan segera. Yang keenam, berazam tidak akan mengulangi lagi. Dan yang terakhir, berterus terang dan memohon maaf jika berkaitan dengan hak orang lain. Ini adalah syarat-syarat taubat. Seterusnya kita beralih pula kepada bab yang kedua, iaitu khauf. Apakah yang dimaksudkan dengan khauf? Kalau kita lihat khauf dalam pembentangan ni, dalam slide ni kita lihat, maksud khauf tu ialah takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala ataupun takut kepada Tuhan pencipta manusia, pemilik alam semesta yang memberi rezeki kepada makhluknya dan menciptakan syurga dan neraka, syurga bagi hamba-Nya yang khusyuk dan neraka bagi hamba-Nya yang ingkar. Ini maksud khauf. Dan Ibnu Ujaibah dia menyatakan dalam kitabnya, dia menyatakan ada tingkatan untuk orang yang takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia ada sebut kat sini ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama ialah untuk orang awam. Orang awam ni dia takut Allah kerana siksaan ataupun dia takut hilang pahala dia. Ini tingkatan untuk level untuk orang awam ni takut. Seterusnya yang kedua ialah orang khawash, iaitu mereka takut dengan celaan dan hilang rasa dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia orang ni takut Allah cela mereka dan dia orang ni takut rasa zauk tu hilang. Rasa hilang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini untuk orang khawash. Dan yang ketiga ialah orang khawash al-khawash. Mereka takut ditutup pandangan daripada akhlak yang buruk. Ini adalah tiga tingkatan yang dinyatakan oleh Ibnu Ujaibah. Apakah maksud orang khawash? Orang khawash ini adalah orang yang dianugerahkan oleh Allah dan orang ni dipilih oleh Allah supaya orang ni 100% hati dia memang dekat dengan Allah. Kayaknya orang ni special lah orang ni. Orang mungkin macam kalangan wali-wali, ulama-ulama dan sebagainya. Itu maksud orang khawash. Seterusnya kita tengok pada tajuk khauf lagi. Kita nak bagi tahu dalam Islam ni takut ni terbahagi kepada beberapa bahagian. Di antaranya ialah yang pertama iaitu takut yang wajib. Apakah yang dimaksudkan dengan takut yang wajib? Takut yang wajib ialah takut yang mencegah dan menghalang
rasa takut yang pencegah dan menghalang hambanya dari melakukan maksiat, menghindari perbuatan-perbuatan dosa dan menjauhi perbuatan-perbuatan syirik. Ini takut yang wajib, kita kena takut dengan benda ni. Ini takut yang pertama. Takut yang kedua ialah takut sunnah ataupun takut yang disyurkan, iaitu ketakutan itulah yang mendorong hamba untuk mengamalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang bersifat anjuran dan menjauhi perkara mungkar. Takut yang disyurkan lah, maksudnya takut bila kita takut kepada Allah, takut pada satu benda dan kita ingat, bila kita takut kita ingat Allah, itu takut yang disyurkan, takut sunnah. Yang ketiga ialah takut itu adalah syirik. Apakah yang dimaksudkan takut itu adalah syirik? Ialah ketakutan yang menakutkan yang boleh menghalau orang dari iman mereka, di mana seorang hamba takut kepada makhluk dan ketakutan itu bercampur dengan kemuliaan dan ketundukan dan cinta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya dia takut kepada kebendaan, dia takut kepada manusia sampai dia lupa yang dia tu sebenarnya perlu takut kepada Allah seorang saja. Itu takut yang syirik. Jadinya bahaya dengan takut yang syirik ni, hati-hatilah. Kita pergi kepada slide yang seterusnya. Seterusnya kita lihat pada bahagian yang kedua, iaitu sabar dan syukur. Dia dua bahagian yang berbeza lah, sabar dan syukur. Kita tengok pada kotak yang pertama. Kotak yang pertama ni menerangkan apa itukah yang dimaksudkan dengan sabar. Kalau dalam slide ini ditulis, Imam Ghazali berkata dalam kitab Arba'in, hakikat sabar itu ialah menetapkan pendirian dalam beragama dan melawan nafsu apa sahaja yang boleh membangkitkan keinginan hawa nafsu. Ataupun lebih detail lagi, kita nak beritahulah, sabar ni ialah menahan diri daripada marah terhadap sesuatu yang tidak disukai dan menahan lidah daripada mengadu selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dimaksudkan sabar. Okey, kita go back balik kepada apa kata Imam Ghazali tadi. Sebab apa dia kata macam itu? Sebab apa Imam Ghazali kata hakikat sabar itu ialah menetapkan pendirian dalam beragama dan melawan nafsu apa sahaja yang boleh membangkitkan keinginan hawa nafsu. Ini kerana di dalam diri manusia ni ada dua kumpulan tentera yang selalu berlawanan antara satu sama dengan yang lain. Iaitu yang pertama, akal dan semua yang membangkitkan, dan syahwat dan semua yang mengajak kepadanya. Ini dua tentera yang berlawan antara satu sama lain dalam diri manusia. Dan sabar ni pun ada tingkatan-tingkatan dia. Dalam ni ada 3 tingkatan yang saya nak bagi tahu. Yang pertama ialah pangkat yang lebih tinggi dan kuat. Apakah yang dimaksudkan pangkat yang lebih tinggi dan kuat? Maksudnya ialah dia tidak mengendahkan pujukan hawa nafsu sehingga nafsu keinginannya menjadi lemah. Ini pangkat sabar yang lebih tinggi dan kuat. Untuk yang kedua pula, pangkat sabar yang lebih rendah. Apakah yang dimaksudkan dengan lebih rendah? Sesuatu yang mengajak kepada keinginan nafsunya lebih kuat sehingga yang mengajak kepada agamanya kalah. Ini maksud sabar pangkat yang lebih rendah. Dan yang nombor 2. Dan yang terakhir ialah pangkat pertengahan, iaitu keinginan hamba itu yang berkaitan dengan agama selalu berlawanan dengan keinginan yang berkaitan dengan nafsu. Itu maksud pangkat sabar pangkat pertengahan. Seterusnya kita lihat pada kelebihan orang-orang yang bersabar ini. Yang pertamanya ialah dia mendapat rahmat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, dia akan menjadi ikutan atau pemimpin. Yang ketiga, ganjaran pahala tidak terhitung. Orang yang sabar ni orang banyak pahala. Dan yang keempat, dia akan mendapat kebaikan. Dan yang terakhir, semestinya dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita pergi kepada part ataupun bahagian syukur pula. Kalau dalam ni disebutkan, syukur dari segi bahasa di dalam kitab Asy-Syihah fi Al-Lughah karangan Al-Jauharil, syukur bermaksud pujian kepada orang yang memberi kebaikan atas apa yang dipersembahkan daripada orang lain. Ataupun lebih jelas lagi, Ibnu Ujaibah berkata dalam karangan kitabnya, syukur ialah kebahagiaan hati dan nikmat yang diperolehi diiringi dengan menjadikan seluruh anggota badan supaya taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberi nikmat kepada kita, dan pengakuan atas segala nikmat yang diberikan dengan rendah hati. Itu yang dikatakan oleh Ibnu Ujaibah. Dan di dalam Al-Quran Allah ada sebutkan
dalil ataupun dia ada menceritakan ayat berkenaan syukur, iaitu pada Allahumma salli Ahmad, pada ayat yang berbunyi fazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Maksudnya, oleh itu ingatlah kamu kepadaku supaya aku membalas kamu dengan kebaikan, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu kufur. Ini dari Quran yang menyatakan bersyukur. Dan kelebihan apabila kita selalu bersyukur apa yang diberi oleh Allah, apa yang segala-galanya, apa yang ujian yang kita dapat, kita kena syukur. Kelebihan orang jadi orang yang bersyukur ni adalah, yang pertama ialah syukur akan menjadi sebab untuk Allah Subhanahu Wa Taala menambahkan nikmatnya kepada orang yang bersyukur. Maksudnya, bila Allah dah bagi nikmat kepada dia, dia bersyukur apa sedikit Allah bagi tu, Allah akan tambah lagi nikmat untuk dia lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang kedua ialah syukur boleh menghalang dan menolak siksaan api neraka. Apabila kita bersyukur, kita dapat suatu rezeki, kita tidak menolak, kita tidak mengata pada rezeki itu, dan kita bersyukur, dan kita akan dapat pahala, dan kita akan tak kena siksaan lah, lebih kurang itu maksudnya. Dan yang ketiga ialah bersyukur mempunyai pahala yang sangat besar. Orang yang bersyukur ni, orang yang selalu bersyukur ni, pahala dia memang besar lah. Banyak pahala yang Allah janjikan kepada orang yang bersyukur ni. Seterusnya kita lihat pada bahagian yang slide yang ke-11, iaitu bahagian ikhlas dan tawakal. InsyaAllah seterusnya kita lihat pada bahagian ikhlas. Apakah yang dimaksudkan ikhlas? Imam Abu Al-Qasim Al-Qushayri mengatakan, ikhlas ialah menjadikan niat hanya kerana Allah Subhanahu Wa Taala dalam melakukan amalan ketaatan. Ataupun lebih lagi, maksud ikhlas ni adalah amalan ketaatan tersebut dilakukan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga yang dilakukan bukanlah ingin mendapatkan perlakuan baik dan pujian daripada makhluk, atau yang dilakukan bukanlah keluar dari hanya untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam Quran yang berbunyi berkenaan dengan ikhlas, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Sadaqallahul azim. Maksudnya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan mengikhlaskan ibadat kepadanya, lagi tetap teguh di atas tauhid, dan supaya mereka mendirikan solat serta memberikan zakat, dan demikian itulah agama yang benar. Seterusnya kita lihat pada ikhlas. Ikhlas ini ialah ikhlas, dalam ikhlas kita ada mempunyai 3 pangkat keikhlasan, dan disebutkan siapakah yang menyebutkan 3 pangkat ikhlas ni ialah, iaitu Syekh Al-Islam menyebutkan 3 pangkat ikhlas di dalam Syait Al-Qushayriyah, iaitu yang pertama, seorang hamba Allah mengerjakan amal ibadat kerana semata-mata menjunjung perintah Allah. Ini ikhlas yang paling tinggi, ikhlas yang pertama. Ikhlas yang kedua ialah dia mengerjakan amal ibadat kerana menginginkan pahala dan menjauhkan diri daripada siksaan Allah. Ini yang dinamakan ikhlas yang nombor 2 ataupun ikhlas yang pertengahan. Dan yang terakhir ialah dia mengerjakan amal ibadat supaya Allah Subhanahu Wa Taala memuliakannya di dunia. Ikhlas ini peringkat ikhlas yang paling rendah. Sebab apa? Sebab dia mengerjakan ibadat, dia minta supaya Allah memuliakan dia hanya di dunia, bukan di akhirat. Sebab itulah kita panggil dia ikhlas yang paling bawah. Apabila kita dah faham apa itu ikhlas, apabila kita dah memahami apa itu ikhlas, kita boleh menerapkan konsep ikhlas ini dalam setiap aspek kehidupan kita, dan umat Islam akan dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan menjalani hidup dengan penuh makna dan mengharapkan keberkatan daripada ataupun dalam segala amal perbuatan mereka, dan keikhlasan sebagai tujuan utama dalam ibadah dan amal membawa umat Islam menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Seterusnya kita tengok pada bab tawakal pula. Apakah yang dimaksudkan dengan tawakal? Ibnu Ujaibah berkata dalam kitabnya Al-Mi'raj At-Tasawuf, tawakal ialah kepercayaan hati
terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bergantung kepada sesuatu selainnya. Ini yang dimaksudkan oleh Ibnu Ujaibah berkenaan tawakal. Dengan kata lain, tawakal ni ialah bergantung ataupun tertumpu kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala sesuatu berdasarkan pengetahuan bahawa Dia yang Maha mengetahui segala sesuatu. Kita tengok pada kelebihan tawakal pula, apakah kelebihan orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama ialah dia disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tawakal ni adalah satu sifat yang terpuji yang menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala menyayangi sesiapa saja yang mempunyai sifat ini. Dan nak menyokong lagi kelebihan orang tawakal ni ialah Allah suka pada dia. Allah ada sebut dalam Quran yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha yuhibbul mutawakkilin, pada surah Ali Imran ayat yang ke-159. Maksudnya ialah sesungguhnya Allah mengasihi orang yang bertawakal kepadanya. Seterusnya, tanda kelebihan orang bertawakal yang kedua ialah tanda keimanan seseorang. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Maksudnya, dan kepada Allah juga kamu hendaklah berserah jika benar kamu beriman. Dan yang ketiga, dicukupkan rezeki. Orang yang bertawakal ni akan dicukupkan rezeki. Allah akan cukupkan rezeki orang yang bertawakal. Dan Allah disebut dalam Al-Quran berkenaan dengan rezeki yang dicukupkan kerana orang bertawakal. Firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa man yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, ila akhir ayat. Maksudnya, dan siapa yang berserah kepada Allah, maka Allah cukuplah baginya. Seterusnya kita lihat pada slide yang ke-11. Okey, seterusnya kita akan membincangkan, akan menceritakan apakah itu maksud redha dan apakah yang dimaksudkan dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam slide ini, redha dimaksudkan oleh Imam Al-Muhasibi dalam Ar-Risalah Al-Qushayriyah berkata, redha ialah hati tetap tenang dengan apa yang berlaku yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ataupun lebih jelas lagi, redha ini bermaksud ialah dia redha dengan qada Allah Subhanahu wa taala, dengan seertinya merasa lapang dada terhadap apa sahaja yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kelebihan orang yang memiliki sifat redha ni ialah dia akan mendapat bimbingan dan petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, dia akan mendapat kemenangan dan kejayaan. Yang ketiga, dia akan mendapat ketenangan dan ketenteraman jiwa. Dan yang keempat, dia akan mendapat syurga dan selamat daripada api neraka. Dan yang terakhir, dia akan merasakan kelazatannya iman tu. Inilah kelebihan orang yang redha. Seterusnya kita lihat kepada bab atau tajuk cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah yang dimaksudkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala? Mencintai Allah adalah sesuatu yang fardu ke atas setiap mukmin. Fardu atas setiap mukmin. Jalan untuk mendapatkan cinta Allah adalah dengan mengikuti apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan. Cinta kepada Rasulullah juga adalah wajib. Dan cinta kepada Rasulullah SAW juga tidak cukup dengan hanya diungkapkan dengan kata-kata, bahkan ia semestinya disertai dengan amal dan tindakan. Orang mukmin yang mencintai Allah Subhanahu wa taala dan menagih cinta Allah, dia perlulah mencintai dan menagih cinta Rasulullah SAW dengan mengikuti dan mengamalkan sunnah baginda Rasulullah SAW. Antara sunnah baginda SAW adalah melakukan yang ma'ruf dan meninggalkan yang mungkar, mencari yang halal, meninggalkan yang haram, memilih kebenaran dan meninggalkan kebatilan, iaitu kesesatan. Itu adalah cara-cara untuk kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat pada slide yang seterusnya bertajuk zuhud. Okey, baik. Kita lihat pada zuhud. Apakah yang dimaksudkan zuhud? Ibnu Qayyim pernah menyebutkan maksud zuhud yang didengari beliau daripada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iaitu zuhud adalah meninggalkan sesuatu
yang tidak bermanfaat untuk kehidupan akhirat, dan wara' adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatiri membahayakan bagi kehidupan di akhirat. Itu yang dimaksudkan zuhud oleh Ibnu Qayyim yang dia dengar daripada gurunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Seterusnya kita lihat pada 3 tanda-tanda zuhud. Mengikut Imam Ghazali, di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, paling kurang ada 3 tanda zuhud. Yang pertama adalah dia tidak bergembira dengan harta yang dia miliki dan tidak bersedih hati terhadap harta yang tidak dia miliki atau hilang daripada dirinya. Itu yang pertama. Yang kedua, pujian atau celaan orang lain sama sahaja baginya. Pujian tidak menjadikan dirinya gembira dan celaan tidak menjadikan dirinya sedih dan kecewa. Dan yang terakhir, perhatian terbesarnya hanyalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia sentiasa merasakan kelazatan dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana hatinya tidak pernah sunyi daripada rasa cinta, mahabbah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 3 tanda zuhud yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Seterusnya, apakah sebab-sebab perlu kita zuhud ni? Sebab apa kita perlu zuhud? Kita tengok yang pertama, kita kena zuhud ialah kita takut kepada api neraka. Yang keduanya, suka kepada nikmat akhirat. Dan yang ketiga, membesarkan diri ataupun maksudnya memastikan hati hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak berpaling kepada selainnya kerana menyucikan hati daripada makhluk dan menghinakannya makhluk. Itu sebab-sebab zuhud yang dinyatakan dalam slide ini. Seterusnya kita pergi pada tajuk yang terakhir, iaitu mengingati mati. Yang terakhir kita akan membincangkan ialah tajuk mengingati mati. Kita tengok pada dalam slide ni, dia menyatakan ialah mengingati adalah satu sifat yang terpuji yang dituntut oleh syarak. Ia juga penyebab untuk memperbanyakkan ibadah dan menyedikitkan keinginan kepada dunia dan angan-angan. Maksudnya kat sini adalah bila kita selalu ingat mati, dia akan menjadi penyebab kita untuk memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita akan merasa takut, akan kurang suka kepada dunia kerana kita ingat mati dan kita perlu menyediakan bekal yang banyak untuk ke alam seterusnya. Yang keduanya ialah mengingati kematian adalah sebahagian daripada ibadah, dan mengingati kematian merupakan amal soleh yang akan diganjari pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hal ini kerana dengan mengingati kematian, kita akan menjadi orang yang sentiasa bertaubat dan menyesali kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Jadi sekadar itu sahaja pembentangan untuk hari ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang kurang itu daripada kelemahan kami semua. Apapun semua itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf atas segala kesilapan dan kekurangan.